Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kerana masih bersama dengan channel saya. So, saya harap kawan-kawan di luar sana sihat ya. Uh, Dulu waktu buat video awal dulu pun saya cakap hati-hatilah kita. Sekarang ni musim Covid ni macam ni. Hari ni buat video lagi, sama lagi keadaan. Makin teruk. Dah mencecah 1,000 lebih semalam. Memang parah lah macam ni. Kita rakyat ni macam ni lah. Makan hati bulam jantung kita selamanya. Saya di sini cuma ada sedikit part lah. Saya tekilan juga. Tadi saya buka di Facebook. So saya tengok satu kenyataan timbalan Menteri UMNO yang pada saya, pada Hemah tidak profesional lah. Kerana apa yang dia komenkan itu, apa yang dijawab dengan wartawan, pada saya seperti budak tadika yang sepatutnya seorang menteri tidak layak. Pada saya tidak layak dia keluarkan kenyataan seperti itu. Lebih baik dia belajar lagi macam mana dia nak keluarkan kenyataan kepada media, kepada masyarakat. Saya pun heran macam mana orang boleh mengundi orang yang seperti ini. Apakah dia mengatakan orang lain menipu? Aku rasa dia bapak segala penipu. Sebab dia mengeluarkan kenyataan pun tidak betul. Kalau saya dikatakan pandai-pandai, mungkin saya tidak dapat nak ni, tapi kawan-kawan mungkin tahu. Mungkin nanti kawan-kawan semua boleh cari. Ni menterinya. Nah ni, nampak. Dah lah, dulu kecoh. Dia juga yang mengatakan Bibiana tipu lah apalah. Sekarang ni dia buat lagi kenyataan. Dia salahkan rakyat. Dalam keadaan hari ini macam ni, dia salahkan rakyat. Ini dia punya sikit video lah. Nanti kawan-kawan yang belum tahu benda ni, yang mungkin yang tidak dapat ni, tapi menonton video saya, kalau kamu nak tengok apa kenyataan dia, ni ada di sini. Mengatakan buat masa ni kita memilih untuk hentikan dulu politik tersebut. Okey, pertama sekali itu saranan diorang yang patut kita ikut. Tetapi keadaan sekarang ni 50-50. So, pelabur tak akan datang. Ekonomi negara kurang baik. Dan yang buat keadaan begini ni rakyat. Rakyat yang undi 50-50 ni, yang undi dulu ni. Dengar tu. Pelabur tak nak datang. Keadaan ekonomi 50-50. Padahal salahkan rakyat. Macam mana tu? Memanglah pelabur tak nak datang. Sekarang ni rakyat yang bodoh seperti aku ni pun tahu tentang ekonomi. Sekarang ni pelabur nak datang macam mana? Government yang korang buat ini, dunia tak iktiraf. Satu hal, bila dunia tak iktiraf, saya tanya kawan-kawan di luar sana, kalau kawan-kawan di luar di sana ada 1 trilion duit nak dilaburkan, negara mana kawan-kawan nak pilih? Takkan nak pergi ke Malaysia. Kita masuk Malaysia hari ni, dia punya SOP macam ni. Besok tukar government, bisnes kita macam mana? Ini sebagai contoh mudah saya nak ceritakan. Jadi lebih baik pergi dekat negara yang kukuh, dia punya politik kukuh. Sekarang ni kita punya politik, kita tengok parlimen aja tak tahu, mungkin boleh tumbang bila masa. 1-2 kerusi je, itu pun dicuri sana curi sini. Jadi macam itulah. Jadi dia nak salahkan rakyat. Dia nak salahkan rakyat mengundi. Jangan salahkan rakyat. PS tu dah betul-betul waktu dulu, waktu mengambil alih itu kuat. Ada kekuatan. Kau orang yang lompat parti sana, lompat parti sini. Jadi ini hakikatnya. Jadi pelabur tak akan masuk. Itu sudah satu dunia pun tahu. Dengan keadaan lagi pandemik yang ada hari ini, memang orang tak akan masuk lah. Tapi dia salahkan rakyat. Dia punya cerita, inilah menteri yang ada sekarang ni kadang-kadang. Dia berpikiran seperti ini. Kita ni rakyat berada di tahun 80-an ataupun tahun 70-an lah, tapi 60-an lah, 70-an. Rakyat yang ada sekarang ni, seperti kita-kita yang menonton ini adalah rakyat baru, yang generasi baru, yang faham. Ada sekolah sedikit. Jadi dia nak cuba menipu kita yang di zaman dia menipu dulu. Nah, keluarkan kenyataan-kenyataan seperti ini sudah tidak laku. Kenyataan-kenyataan seperti ini sudah dianggap sudah tidak relevan lagi. Inilah yang ada sekarang ni.
dia merapu salahkan rakyat, dia merapu salahkan ini. Saya rasa kalau dia keluarkan kenyataan seperti ini, dia mengatakan PHS menipu sebab ini bla 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 dia punya ni. Aku rasa lebih baik Tan Sri Muhyiddin Yassin pecat aja dia nih, ganti dengan orang lain. Dah lah mengatakan Bibiana menipu. Lepas tu dia sendiri bercakap merapu. Saya rasa sijil ni. Kawan-kawan yang mana yang pandai-pandai sekolah ni, yang pandai-pandai mencari ni, dia pergi cari tengok sijil dia. Apa menteri yang ada dekat PN ni semua bagai-bagai dia punya keluarkan dia punya ni, memalukan rakyat lah. Sudahlah rakyat yang menyokong kau jadi menteri, kau pula sibuk menyalahkan rakyat. Kan rakyat tak sokong kau jadi menteri nanti, apa kau nak periuk nasi kau dekat mana? Kerja nak menipu je kerja. Tak habis-habis menipu rakyat. Salah rakyat, salahkan rakyat. Yang salah ke orang lah. Dah jadi pemimpin, tahulah handle apa yang patut dalam negara. Pemimpin negara tu bukannya namanya pemimpin kampung, bukannya ketua kampung. Bukannya kerja dekat government contohnya memimpin satu pasukan kah. Ini pemimpin negara. Cakap seperti ini, bila cakap dekat media seperti ini, merepek-merepek, merewang-merewang, kita rakyat yang dengar. Tak kisahlah yang nak menyokong ni kena yang menyokong tu ke, yang nak menyokong parti ni kena yang nak menyokong parti tu ke. Tapi bila kita keluarkan kenyataan yang menyalahkan rakyat, yang menyalahkan siapa yang nak menyokong, itu tidak betul. Kita dalam Malaysia ni, kalau kau nak orang nak sokong BN aja, nak sokong PN aja, nak sokong PAS saja, nak sokong UMNO saja, nak sokong PKR saja, nak sokong DAP saja, nak sokong MIC saja, tak ada payah parti lah. Ini asyik nak menyalahkan penyokong orang ni, penyokong orang ni. Orang ada hak. Negara demokrasi. Kalau kau tak nak orang menyokong parti mana, parti A, parti B, parti C, parti D, pergi ROS tu batalkan. Kamu orang government sekarang batal ke semua parti, tinggallah PN kau tu. Apa punya kenyataan menteri-menteri yang ada sekarang ni? Main politik-politik nak cakap ni. Buatlah cerita yang bagus untuk rakyat nak dengar. Keluar kenyataan. Esok kami nak bagi bantuan 50,000 satu orang. Ni dia sendiri nak gaji dia sendiri yang banyak. Itulah. Nak beli Belfire, nak beli Mercedes, nak beli Volvo, nak beli segala macam. Kami rakyat ni duduk dekat rumah tak boleh nak keluar. Korang gaji puluh ribu, ratus-ratus ribu, juta per tahun. Jangan fikirkan perut sendiri saja. Keluarkan kenyataan baik sikit pada kami sebagai rakyat ni. Ni rakyat ni tahun 2000 punya rakyat tau, bukan tahun 90-an, bukan tahun 70-an, bukan 80-an. Malulah dengan negara-negara lain. Apa menteri kita semakin hari semakin teruk, makin hari semakin teruk. Kenyataan semua semakin hari semakin teruk. Yang atas-atas menteri pula diam, tak nak juga menegur perkara ini yang berlaku. Tegurlah. Saya minta maaf, bukan saya nak pergi ke zaman yang tak inilah, saya nak pergi balik ke zaman Tun balik. Zaman Tun dulu, saya bukan idola Tun ke bukan. Ini nak cerita saja. Masih bagus menteri. Keluar kenyataan media ni kita boleh ni. Tapi tak tahulah pasal dulu zaman tak ada media sosial macam ni. Tapi kita tengok dekat TV3 waktu itu kenyataan menteri itu agak betul. Hari ini kenyataan menteri tak apa-apa. Dan kerana kita punya government ni tidak cukup kuat, Perdana Menteri nak pecat orang macam ni pun dah tak boleh. Pecat nanti hilanglah kursi lagi. So inilah berlaku. Nak salahkan pelabur tak nak datang. Pasal benda macam ni pun pelabur tak nak datang. Dan keadaan macam ni, huru hara yang dibuat oleh politik, tebuk atap lah, tebuk dinding lah semua ni. Okeylah, itu saja luahan saya pada hari ini. Tetapi saya harap kawan-kawan di luar sana ambil iktibar ini untuk akan datang. Menteri-menteri yang seperti ini, kalau anda pengundi pun, kalau contohnya anda suka BN, tetapi kalau menteri ini yang dekat situ, tak payahlah nak sokong. Kalau ini adalah menteri PHS, kalau dia seperti ini, janganlah sokong. Kita mencari satu kebenaran untuk kita semua berada di satu landasan yang betul, supaya negara kita membangun maju untuk anak-anak dan cucu cicit kita.
Dan kalau perkara ini kita dapat laksanakan sebagai rakyat, maka negara kita maju dan kita ini semua tidaklah berada dalam keadaan politik yang seperti ini. Saya pun tidak suka keadaan yang ada sekarang, tetapi kita tak ada choice. Tapi saya harap kawan-kawan di luar sana pahamlah, bila waktu mengundi kita gunakan kuasa 5 tahun kita itu untuk mengundi siapa yang kita rasa layak. Oke, so saya harap kawan-kawan di luar sana siap. Oke, saya nak tutup dulu dan mungkin nanti petang saya sambung lagi dengan satu video yang lain. Oke, terima kasih.